Bersama kita kembali pada kali ini di Rampai Pagi dengan segmen wawancara pertama dalam segmen Pusat Pembangunan Belia. Tajuknya hari ini apa ni, Afifah? Mengenai segmen program pembangunan belia 2024. Itu kita akan berwawancara, iaitu kita akan berbual dengan Tuan Haji Ruslan bin Haji Kurus, penolong pegawai latihan. Yang sudah pun berada di studio pada ketika ini di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah sabar rasanya untuk kita Semangat, berbicara. Semangat tahun baru. Oh, sebelum lupa, selamat tahun baru Tuan. Mudah-mudahan tahun 2024 ini membawa lebih banyak kejayaan ya. Kebahagiaan juga. Jadi terus saja kita mulakan ni wawancara pertama kita berkenaan dengan program pembangunan belia 2024. Mungkin penonton kita ni tertanya-tanya, apa sebenarnya program pembangunan belia ni? Dia pernah mendengar mungkin. Jadi mungkin di kesempatan ini Tuan dapat terangkan sedikit sebanyak, silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima sekali. Assalamualaikum pendengar-pendengar dan Puan Nadira dan Waalaikumsalam. Afifah. Selamat tahun baru sekali lagi. Okey. Pada pagi ini saya terima kasih kepada Rampai Pagi kerana bagi slot untuk Pusat Pembangunan Belia memberikan kursus program pembangunan belia. Program pembangunan belia ini dilaksanakan sejak tahun 1996, yang mana belia-belia ini akan mengikuti program kursus program pembangunan belia mempersiapkan belia-belia ini sebelum menempuhi alam pekerjaan. Supaya diorang ini mengikuti program latihan kemahiran di bawah Pusat Pembangunan Belia. Itulah yang akan diberikan pada hari ini. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak ya mukadimah kita berkenaan dengan segmen pembangunan belia 2024 ini. Ya, betul sekali. Seperti yang Tuan Haji Ruslan bin Haji Kurus tadi menerangkan bahawa program pembangunan belia 2024 ini adalah merupakan pusat latihan bagi para belia kita ini. Ia cukup menarik kepada para belia yang mungkin akan nanti mencuba untuk mengikuti dan ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenainya. Jadi boleh Tuan kongsikan juga apa sebenarnya di bawah pembangunan di bawah program pembangunan belia 2024 ini, apa saja kursus-kursus yang ada ditawarkan? Okey. Program kursus pembangunan belia ni terus sekali apa kursus yang belia ni akan diikuti. Ada tiga modul utamalah yang perlu dijalani semasa berkursus di Pusat Pembangunan Belia, iaitu program pembangunan diri, latihan pembangunan diri tu, dan yang kedua latihan kemahiran, dan yang ketiga penempatan kerja. Ini adalah pas latihan semasa di sana lah, modul-modul latihan semasa di sana. Dan pada tahun 2024 ini, InsyaAllah kemasukan pelatihan ini pada bulan April nanti, dan Pusat Pembangunan Belia menawarkan 9 jenis kursus. Di antaranya di antara kursus-kursus yang ditawarkan itu adalah yang di bawah persijilan Setinggal, iaitu kalau kita dalam bahasa Inggeris pasal program itu di bawah dalam program atau Setinggal, seperti yang kita maklum, Setinggal ini daripada persijilannya daripada United Kingdom, daripada UK. Jadi kursus yang pertama ditawarkan ialah level 2 diploma in food preparation. Kalau kita ni masakan okey, dan level 2 diploma in food preparation juga, tapi dalam patisseries. Patisseries itu pembuatan kek dan pastry itu. Dan yang ketiga level 1 diploma in accident body repair. Accident body repair itu pembaikan baik pulih badan kenderaan. Dan yang keempat level 1 ITQ IT user, komputer tu. Dan yang kelima level 1 certificate in engineering
fabrication and welding, dan yang keenam skill proficiency certificate and plumbing. Yang ketujuh skill proficiency certificate in basic refrigeration dan air conditioning. Dan ada dua kursus yang masih menggunakan persijilan Pusat Pengurusan Belia, yaitu skill atau sijil kemahiran teknologi rekaan fashion ataupun yang tadi jahitan dan sijil kemahiran asas terapi kecantikan. Itu masih menggunakan persijilan Pusat Pengurusan Belia. Jadi menarik sekali 9 jenis kursus lah yang ditawarkan untuk tahun 2024 ni. Jadi 9 kursus yang telah pun dikongsikan yang akan menjadi kursus untuk tahun 2024. Ada 3 modul ni Tuan. Kemahiran, penempatan kerja dan juga pembangunan diri. Betul ni, 3 modulnya. 3 modul utama yang akan diikuti. 3 modul utama telah pun dikongsikan juga beserta dengan kursus-kursus yang ditawarkan di bawah program Pusat Pembangunan Belia 2024 ini. Jadi mereka yang mendengarkan pasti tertarik. Mereka mungkin ada yang mau ikut dan sebagainya, tapi Indah tahu sama ada layak ataupun tidak. Jadi mungkin dapat dikongsikan Tuan, apa sebenarnya syarat-syarat kelayakan untuk mengikuti program Pembangunan Belia 2024 ini? Okey. Terima kasih mana. Kelayakan yang bagi pemohon yang akan akan memohon masuk ke Pusat Pengurusan Belia ini, iaitu bagi yang menggunakan persijilan kursus-kursus yang menggunakan persijilan Siti Inggil ini, sekurang-kurangnya diorang ini pemohon ini memiliki 2 O-level. Disebabkan dia di ini bawah, paling minimum lah. Paling minimum 2 O-level. Jadi kalau yang lebih daripada itu lebih lebih mudah untuk memasuki. Dan sekurang-kurangnya diorang ni pernah menduduki O-level. Jadi ada juga sekiranya diorang ni indah layak untuk mengikuti dia berkelayakan macam dia cukup 2 O-level. Jadi yang pernah menduduki perpisahan O-level itu diorang akan mengikuti program skill certificate. Jadi diorang ada model di bawah sedikit lah daripada itu. Ada juga ni. Ada. Jadi kami pemohon-pemohon anda payah kata ni takut-takut ke memohon pasal kelulusankunya dah ada O-labelnya, macam mana kamu memohon saja. Silakan memohon saja ke Pusat Pengurusan Belia. Jadi semasa sisi temuduga kadang akan ditanyakan ke mana kursus apa yang berkelayakan untuk diikuti. Selain daripada itu, kelayakan minimum, ada kursus-kursus yang memerlukan kelayakan minimum. Mudah saja. Kalau di Pusat Pengurusan Belia kami kenali dengan 3M. 3M itu artinya pandai membaca, pandai mengira, pandai menulis. Atau 3M. Macam kursus jahitan atau ini memerlukan O-level tu. Sekurang-kurangnya diorang pandai membaca, pandai mengira, pandai menulis, alhamdulillah sudah. Diorang boleh mengikuti program itu. 3M. Asalkan pandai membaca, menulis dan mengira. Ya, betul sekali. Okey, jadi tadi 3M yang mana ia sangat memberi kemudahan juga kepada para belia di luar sana agar dapat jangan takut-takut untuk mencuba ataupun untuk mengikuti program Pembangunan Belia 2024 ini. Jadi mungkin akan ada nanti para belia yang mungkin ramai yang mengikuti program ini. Jadi diorang pun mungkin akan mau tahu juga berapa lama tempohnya kalau sekiranya mereka mengikuti program Pembangunan Belia ini. Okey. Kursus di Pusat Pengurusan Belia akan memulakan kursus pada setiap tahun akan memulakan kursus pada bulan April. Diorang ini akan mengikuti program ini selama program Pengurusan Belia selama 1 tahun. Iaitu 9 bulan diorang akan belajar di Pusat Pengurusan Belia dan 3 tahun akan mengikuti program penempatan kerja. 3 bulan. 9 bulan di Pusat Pengurusan Belia dan 3 bulan
mengikuti program atau penempatan kerja. Jadi 9 bulan dengan 3 bulan ni. Jadi 1 tahun lah. Oh, jadi itu adalah tempoh program pembangunan belia. 9 bulan di mana tadi Tuan? 9 bulan di pusat pengembangan belia sendiri. 3 bulan mengikuti program 3 modul program tadi itulah program latihan kemahiran, pembangunan diri dan penempatan kerja tu selepas 9 bulan nanti. Jadi kan bila mana kita ni dapat melihat bandar-bandar mereka ini dilatih di bawah segmen pembangunan belia. Namun setelah mengikuti program ini, di mana sebenarnya hala tujunya? Ke mana ia? Okey. Ini yang tadi soalan cupu emas ni sebenarnya. Belia-belia perlu tahulah ke mana hala tuju bisdia selepas mengikuti program di Pusat Pengembangan Belia ini. Betul. Kami ada menyediakan 3 hala tuju bagi belia-belia yang mengikuti program pengembangan belia ini. Salah satu hala tujunya di PBB menggunakan persediaan setinggal. Jadi hala tuju bisdia selepas pelatih-pelatih ini selepas mengikuti program pengembangan belia iaitu meneruskan pendidikan bisdia. Persediaan setinggal ini memang diiktiraf antarabangsa, bukan saja di Brunei, malah dia diiktiraf antarabangsa. Jadi belia-belia ini boleh memohon meneruskan pendidikan bisdia sama ada di Institut Teknologi Institut IBTE di Brunei ataupun di institut swasta di dalam ataupun di luar negeri. Itu hala tuju pertama. Dan hala tuju kedua ialah pekerjaan. Di Pusat Pengembangan Belia akan memantau lepasan pelatihan ini selama 3 tahun selepas bisdia pelatih-pelatih ini menamatkan program di Pusat Pengembangan Belia. Sampai diorang ini mendapat pekerjaan, baru dah ada dihubungi. Itu hala tuju kedua iaitu pekerjaan. Dan hala tuju ketiga adalah keusahawanan. Keusahawanan salah satu modul atau subjek penting di Pengembangan Belia adalah keusahawanan. Diorang ini akan diajar apa keperluan untuk jadi businessman ini. Jadi selepas daripada mengikuti program selama 9 bulan di PBB, mereka ni berkelayakan, pelatih-pelatih ni berkelayakan untuk memohon grant daripada Kementerian Kebudayaan Belia Sukan. Ini yang indah kata ni jarang ditawarkan di mana institusi lain. Cuma pelatih yang mengikuti program di Pengembangan Belia, diorang ini akan berkelayakan untuk memohon grant daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk memulakan perniagaan bisdia. Ada juga macam tu. Kelebihannya. Itulah di antara kelebihan yang dikongsikan. Tadi katanya sama ada dari segi keusahawanan, di mana peserta-peserta program pembangunan belia ini pun dapat juga memohon grant daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sendiri. Memang ni setiap pelatih yang mengikuti program dari Pusat Pengembangan Belia memang berkelayakan untuk memohon grant daripada Pusat Pengembangan Belia. Biasa grant ni bukan semestinya bukan semestinya wang ringgit tuan. Kadang-kadang in-kind kata ni facilities untuk memulakan perniagaan. Contohnya macam baik pulih badan kenderaan. Kalau belia-belia ni kan membuat workshop memang prosedurnya banyak mesti off-road China, macam-macam mesti approval JPD. Jadi kalau untuk peruntukan diorang memulakan perniagaan ni memerlukan peruntukan yang tinggi. Jadi PBB akan membantu daripada membuka workshop, daripada diorang membuka workshop menggunakan workshop di PBB sendiri untuk memulakan perniagaan. Luar biasa sekali ya. Sangat menarik sekali apabila mendengar. Mungkin akan menjadi salah satu platform untuk para belia untuk memulakan sesuatu apa yang diorang inginkan. Betul. Dan juga kami ingin tahu je ni tuan. Apa saja perkembangan yang sudah pun telah pun nyorang peserta-peserta program pembangunan belia ni, bagaimana sambutannya, bagaimana perkembangan mereka di sana pada ketika ini. Okey.
Alhamdulillah, sejak 1996 pusat pengembangan belia ini ditubuhkan. Ya, PBB melaksanakan program-program khusus yang kata ni melihat kepada keperluan negara petani. Jadi contohnya kalau dulu PBB belum ada persijilan, cuma latihan kemahiran. Kami membagi latihan kemahiran. Jadi selepas kemahiran diorang gunakan untuk sama ada untuk berniaga ataupun mendapatkan pekerjaan. Tetapi sekarang PBB sudah menjadi pusat yang diiktiraf untuk mengeluarkan persijilan City and Guild. Sejak tahun 2015 pusat pengembangan belia telah dianugerahkan center untuk mengeluarkan persijilan City and Guild. Oh, sejak 2015 ni. Ya, 2015. Oh, belum lama lagi ya. Kursus-kursus kami itulah daripada dulu melaksanakan kursus level 1, sekarang ada yang sudah meningkat kepada level 2. Jadi memanglah kalau dulu indah ada peperiksaan, sekarang ada peperiksaan. Jadinya orang lebih terperinci, lebih teliti lagi ya. Tapi balik kita ni berbicara sekarang berkenaan dengan segmen pembangunan belia dan apa sahaja yang ditawarkan, bagaimana dengan perkembangan peserta-peserta dan sebagainya. Tapi ingin juga tahu, adakah indah lagi yang ditawarkan selain daripada program pembangunan belia ini? Okey, selain daripada kursus-kursus program pembangunan belia, pusat pengembangan belia sentiasa melaksanakan program-program khusus untuk masyarakat ataupun komuniti yang terutama sekali yang belum ada mendapat pekerjaan. Jadi ataupun yang sudah bekerja untuk upgrading skill diorang. Contohnya kursus yang dilaksanakan di bawah program artisan skill. Seperti kursus pemandu jentera berat. Ada juga kursusnya. PBB pernah ada melaksanakan kursus pemandu jentera berat. Sejak tahun 2012 sudah kami melaksanakan program kursus pemandu jentera berat. Selain daripada itu ada kursus belia berpadi, pertanian dan perladangan. Alhamdulillah kami dapat melahirkan petani-petani belia yang boleh menjana pendapatan sendiri. Kalau bis kita maklum yang di Wasan, kalau bis kita lalu kampung Wasan atau padi yang dekat dengan jalan raya itu adalah belia-belia kami. Hasil dari belia-belia kita sendiri. Hasil daripada program pembangunan belia. Jadi banyak lagi lah yang sudah yang tadi daripada program artisan skill atau contohnya masakan PBB ada melaksanakan kursus-kursus singkat ni. Menarik sekali perkongsiannya. Jadi kita ni mungkin ingin tahu juga sebenarnya bila tarikh tutup permohonan bagi mengikuti program pembangunan belia 2024 ini, Tuan. Okey. Bagi program kursus pembangunan belia ni pada tahun yang akan bermula pada bulan April 2024 ini, borangnya telah dibukakan sejak awal tahun tahun lepas sudah dibukakan, dan tarikh tutupnya mengembalikan borang itu adalah pada 31 Januari 2024. Itu adalah tarikh tutup mengembalikan borang. Ujung tahunan ya. Ujung bulan. Ujung bulan. Jadi dalam daripada Januari itu ujung bulan Januari ini kan sampai ke bulan Mac itu adalah proses untuk temu duga, penilaian kemasukan. Okey. Jadi itulah perkongsian Tuan Haji Ruslan bin Haji Kurus merupakan penolong pegawai latihan. Alhamdulillah, ribuan terima kasih kami ucapkan Tuan. Memang sangat ringkas, sangat padat dan orang mungkin dapat memberikan informasi untuk mereka di luar sana yang berminat untuk mengikuti untuk belia-belia di luar sana program pembangunan belia yang saya percaya saja dibukakan dari umur 18 tahun sehingga 40 tahun ni. Baiklah. Kami masih menerima sampai 40 tahun lah. Walaupun dasar belia masa ni ke 35 tahun tapi sampai 40. Baiklah, ribuan terima kasih kami ucapkan Tuan. InsyaAllah ada rezeki kita bersua kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.